Bun, dalam Islam pun kita kena percaya bahawa ada satu je Tuhan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Akak Betty Assalamualaikum. Riz, Ustaz Riz. Kak Betty buat apa hari ni? Hai, melancong jalan-jalan. Kak, sebelum tu saya perkenalkan ni kawan saya. Nama dia Bun. Oh, Bun. Bun ni selalu tanya saya pasal Islam, Kak. Oh, insyaAllah. Tapi Bun tadi nak jumpa dengan Mak dah tunggu lama. Bun, tak apa. Saya minta maaf tak dapat teman. Bun pergi dulu. Okey. Bye. Kak, apa dia? Saya sebenarnya ada nak bincang agak benda sikit ni. Akak ada kenal saudara baru dalam Islam ke tak? Mestilah ada. Ada cantik. Jom. Kenapa? Kita sembang kat depan tu sekejap. Nak jumpa orang ni? Sekejap je. Okey. Sekejap je ya? Ya. Ini masalah apa ni? Saudara baru ya? Ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Riz Ismail dalam Chit Chat Ustaz dalam segmen Bersama Arti Jemputan. Pada episod kali ini kita membawa kepada anda seorang penerbit, pelakon dan juga penyanyi. Muka-muka macam Arab sikit. Nak kata muka-muka orang British pun ada. Tak lain dan tak bukan Akak Betty Benafi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. British aku nak ketawa. Oh, betul kau. British sebab tu. Dah kata Arab. Dia jadi British pula. Oh, dah have to speak English saya. Lepas ni 10 job sekali. Alright. Okey Kak, terima kasih kerana hadir dengan kita pada hari ini. Baik, sebelum kita ke topik pada hari ini, nak tahu perkembangan terkini, katanya ada job yang 10 ke depan ni dah sign dengan big artis Malaysia. Silakan. Alamak, kita punya perkembangan badan berkembang. Okey. Itu nampaklah. Kita gua Kak. Alright. Di masa yang sama kita sebagai manusia kita akan sentiasa improvasi diri kita menjadi lebih baik. So sedang menguatkan lagi empire business, macam-macam lah. Mana yang kenal kita di Johor, tahulah kita buat apa kat Johor kan. Buat apa tu kat Johor? Restoran lah. Alhamdulillah. Johor restoran. Kalau kat KL ni adalah beberapa bisnes kita buat. Ala-ala umrah haji, umrah traveler. Betul. Itulah sebab tu lah orang tanya saya itu. Akak Betty Benafi tu orang memang ada kabel kuat lah dekat muka. Saya kata sebab apa? Muka macam Arab dah. Kata tak tahulah, tanya tuan punya badan lah. Lepas tu lagi? Kita buatlah restoran, production, kedai makan. Kita juga ada NGO. Kita juga galakkan orang untuk bersedekah dengan jomsedekah.com, yayasan dan sebagainya lah. Alhamdulillah. Hebat sebenarnya semua. Saya rasa dalam ramai guest artis kita ni paling hebat sekali. Tak adalah hebat, astagfirullah. Okey, tak adalah sikit je. Okey, Kak, topik kita pada hari ini adalah tentang saudara baru. Baik. Sudah semestinya kita ni dikelilingi oleh saudara baru. Sebenarnya akak pun mesti ada mungkin yang terdekat dengan akak yang baru memeluk Islam ataupun yang baru mengenali Islam. Pada pandangan akak lah, macam mana Islam ni patut dikenalkan? Sebab ada setengah golongan ataupun ada setengah masyarakat yang menyatakan Islam diajar begitu keras. Jadi pandangan akak terhadap pendidikan awal kepada mereka-mereka yang baru nak mengenal Islam. Actually Islam selalu lembut, tapi pemilihan manusia tu kadang-kadang mereka lebih. Sebab tu kita ada ekstremis dan kita ada orang yang betul-betul mengikut sunnah dan juga Al-Quran dan sunnah. Orang yang ikut Al-Quran sunnah, orang yang tak terlalu ekstrim, dia akan menggunakan soul approach ataupun soft approach kita panggil. Soul approach tu kita tackle hati jiwa. Betul. Kita nak buat orang ikut kita, tak ada paksaan. Kita nak buat orang ikut kita daripada hati. Sama juga dengan saudara baru. Saya fahamkan bila kita berkenalan dengan orang baru, benda pertama yang kita kena kenalkan mereka adalah siapakah pencipta kita. Baik. So tak payah kita nak terangkan apa yang diajar oleh agama, tapi kita terangkan dulu, datangkan cinta kepada pencipta. So kita buka, di situlah akan relate-nya sains, kan? Sains, history, sejarah, semuanya ada kena mengena dengan pencipta. Kita bagi contoh handphone je. Siapa pencipta handphone? Mesti setiap benda yang hidup di dunia ini mesti ada penciptanya. Betul. Tidak ada istilahnya apa kata terjadi orang tu sendiri. Terjadi sendiri, macam sesuatu terbentuk sendiri. Tak mungkin. Semuanya ada pencipta. Betul. Dan bila sebut pencipta ni, saya terdengar tadi apa Kak cakap, kita
ajarkan agama dulu ataupun ajarkan agama sekali dengan mengenal Tuhan lah. Itu yang disarankan dalam Al-Quran, kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jadi kalau betul-betul kamu menyayangi Allah, bila dah sayang, dah kenal, dia akan ikutlah yang lain kan. Daripada bercakapnya agak kasar, mungkin lebih lembut. Daripada tidak bertudungnya, akan bertudung sebab perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sayang dulu pada Allah itu. Ketika orang bermula dengan Islam, apa benda yang pertama diucapkan? Syahadah kan? Betul. Syahadah tu apakah dalam rukun Islam? Dalam 5 tu syahadah. So, untuk orang yang baru, saudara baru kita kenalkan 5 dulu. Tak usah jauh sangat. 5 dulu. Mengenal Allah, mengenal siapa Habibullah, Rasulullah. Dan kita haji haji. Lepas tu kita ada apa? Syahadat. Lepas tu apa? Berpuasa. Baik. Itu 5 rukun pertama yang kita kena serapkan dalam diri mereka saudara-saudara baru. Termasuk kita. Kadang-kadang kita ni pun bukan saudara baru lahir Islam. Tapi kita tak faham apa itu Tuhan. Kita tak kenal Tuhan kita. Dan apabila kita melakukan sesuatu, kita tidak melakukannya daripada hati. Jadi fundamental Islam adalah apa? Keikhlasan. Keikhlasan tu datang daripada mana? Bila hati kita ikhlas kerana Allah, benda tu semua akan smooth dan lancar. So first of all, bila kita nak approach orang, kita approach hatinya dulu. Kita approach dengan kelembutan. Kita approach jangan judgemental. Macam mana kita nak hilangkan rasa judge? Always remember, kita kena menghindari daripada riak dan takbur. Macam mana nak begitu? Balik kepada keikhlasan. Daripada hati. Jangan selalu berfikir yang kita ni terlalu hebat daripada yang lain. Itu datang takbur. Sebab itu kata Allah, apabila tangan kanan memberi, tangan kiri tak nampak. Jadi tak usah kita menunjuk-nunjuk. Jadi something like that lah. Kalau salah betul kan Ustaz? Betul lah tu. Saya ni suka mendengar orangnya. Jadi saya setiap artis yang datang, kita minta pendapat, pandangan, dan kita cuba cari jalan yang kefahaman yang sama lah, insya-Allah kan. Sebab dalam Islam, usul fiqh tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh dibeza pendapat. Itu jelas. Dalam fiqh sendiri kita bolehlah berbeza pandangan. Macam contoh cara solat. Sebab tu dekat Mekah tak baca kunut. Dekat Malaysia kita baca kunut kan. Jadi saudara-saudara baru pun sebelum dia nak tahu tentang perkara ni, eloklah dia tahu tentang usul fiqh. Dalam arti kata yang lain, untuk mereka-mereka, saya setuju dengan Kak tadi. Kak kata tak payah nak berkeras tentang perkara lain dulu. Ajarkan 5 yang penting itu pun benar. Kerana bila sudah mengenal Allah, maka dia akan mengikuti apa yang telah diajarkan, apa yang telah diperintahkan. Dan ada juga perkataan lain, ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Kita kenal diri kita, maka kita kenallah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bila juga kenal diri ni, istilahnya macam kita melihat jari kita ni. Bila kita melihat begini, kita tidak akan nampak yang di sana. Semua ni kita tidak nampak. Kita nampak jari je. Maknanya dia, apabila kita sentiasa melihat diri kita, kita tidak akan sempat nak melihat, nak busybody tentang kehidupan orang lain. So first of all, kita jangan sibuk orang tu tak pakai ke, orang tak cukup. Tak payah tengok diri kita. Cukup ke tidak kita ni sebelum kita tengok atas. Kalau kita tengok atas, kita akan lupa dengan diri kita. So kita always have to see ourselves first. Betul kan? Itu satu. Lagi satu, saya nak share, kongsi kat sini lah. Ketika saya bermulanya pertama kali saya mengerjakan haji 2018. Oh, dah hajah Pada waktu itu, Riz, alhamdulillah lah. Tapi nak cakap bukan nak menunjuk. Maksud saya kat sini, nak bagi tahu je lah. Ketika saya pergi haji tu, saya memang tak bersedia sebenarnya. Tapi saya berbohong kalau saya tak mampu untuk pergi. So, apabila orang tu sudah dicukupkan oleh Allah untuk pergi, dari segi keuangan, walaupun kau tak bersedia ataupun aku balik haji ni aku tak nak pakai tudung, no. Aku tak boleh, aku belum bersedia dari segi spiritual. Padahal bila Allah sudah kasih kita rezeki, there's no such thing untuk kita delay. So I always tell my friend, forget about what you going to be after haji. Lakukan the rukun first. You mampu, Allah kasih you kemampuan yang luar biasa, pergi yang berduit. Tapi tak semesti orang yang pergi haji semuanya orang berduit. Ada orang-orang yang pergi haji yang tak ada berduit, tapi Allah mampukan dia untuk menjadi tetamu haji dia. Okey. So, dekat sana ada belajar satu benda. Ketika tu saya kata, Ustaz, waktu ke haji, saya tak tahu lagi balik haji ni saya nak bertutup ke tidak, tapi saya tahu hati saya kuat nak buat haji je. Kata Ustaz, tak apa. Waktu tu kat sana saya pun terkejut. Maksudnya apa tu Ustaz? Maksudnya hidayah Allah tu datang berperingkat-peringkat. Maknanya kalau apa pun kita melihat ketidaksempurnaan orang di luar, jangan sesekali kita mengecam. Apa kita boleh buat adalah kita berdoa.
Sebab Allah yang membuka hidayah. Allah yang memberikan hidayah kepada manusia tu. Betul tak? Kau datanglah. Doa ni astajib lakum. Kau datanglah padaku, akan aku kabulkan doa-doamu. Dia suruh kita doa kan? Doalah. So dekat situ saya cakap, Ustaz kalau macam tu tak apa bet. Yang penting hati kita nak mengerjakan kerana Allah. Kita tak sempurna. Kita tak berubah menjadi baik. Tapi minta kekuatan pada Tuhan. I minta. Ada juga doa yang tak makbul, tapi ada juga doa yang makbul kan. Tapi doa nu astajib lakum. Dia kalau tak makbul kat sini, nanti di tempat lain ataupun lambat laun lah. Akan datang juga. Insya-Allah kan. Sebab semua doa kadang-kadang kita pun doa dalam keadaan ada masa kita marah. Dan doa yang kita doa tu pun bukan kadang-kadang semuanya baik. Kadang-kadang kita doa, ya Allah, geramnya aku ni, cakap-cakap kata kau hancurkan family dia, kau kata balikkan rumah dia, semua kita sebut kadang-kadang. Ini doa-doa yang tidak dikategorikan dalam doa, cumanya bila dah disebut dalam doa, jadilah ianya satu perkataan sahaja dalam doa. Jadi kadang-kadang orang tersilap faham kan, saya dah doa rumah dia terbalik, tak terbalik-terbalik pun. Itu bukan doa, itu adalah perasaan kita yang inginkan sesuatu jadi kepada dia. Itu istilah doa sikitlah. Okey, tapi saudara baru, ada orang kita yang kata, kau nak masuk Islam kan? Kena sunat dulu. Potong tak kuku, setiap kali Jumaat. Potong tak rambut. Benda-benda yang kecil-kecil ni yang dijadikan perkara utama. Akak punya pandangan macam mana? Saya punya approach lain. Saya punya approach waktu saya sebelum berkahwin. Sebab saya nak kata bekas suami saya pun bukannya sama agama pada awalnya. Benda pertama yang saya kenalkan, first saya cakap dengan dia, saya hanya berkahwin dengan orang yang satu agama dan yang percaya satu Tuhan. Okay, satu Tuhan itu Allah. Okay. Yang kedua saya cakap, in order to know Allah, you have to baca dan mengenali dan melihat kekuasaannya melalui penciptaan, kaji bintang, bumi dan sebagainya. Dan saya ada melihat satu video tentang Arash, tentang planet-planet. Apabila saya melihat planet, saya macam terkasima. Ya Allah, besarnya Tuhan ni. Sedangkan bumi kita dengan planet-planet yang lain, saya tengok kebesaran-kebesaran planet dan termasuk matahari pun tak sebesar planet-planet yang lain. Di situ saya melihat berapa besarnya Tuhan punya, apa kita panggil? Tahta. Besarnya tahta Tuhan tu. Bayangkanlah, kita ni hanya tak nampak pun. Betul. Kita nampak ni pun dah besar. Di situ kita melihat keagungan Allah. Daripada dia cipta yang paling gergasi dan dia mencipta yang paling mikroorganisma. Kalau akak yang ada restoran semua penerbit ni pun tak nampak saya ni macam mana kak? Aduh, kau ni jatuh aku. Anyway, balik pada kita mengenal pencipta. Saya tak rasa, bagi orang saudara baru ni kita patut tak usah sentuh dan kita kena sentiasa berfikiran yang setiap agama mengajar kebaikan. Apabila mereka mengkaji agama mereka dan apabila mereka mengkaji sedang dalamnya dan juga membandingkan dengan Islam, dia akan kembali kepada Islam. Betul. So kita jangan takut pasal dia menganut agama dia. I berkawan dengan semua jenis agama. Bagi I semua agama mengajar kebaikan. Kan? Bila kita kenal Allah tu sangat baik, sangat pemurah, Ar-Rahim, Ar-Rahman. Saudara baru yang macam mana I katakan soft approach lah. Kita hanya memberi contoh. Bila orang melihat cara approach kita, orang akan jatuh cinta dengan kita. Dan orang akan mengenal apa dia ni sebenarnya agama apa something like that. Tanpa kita sibuk-sibuk. Dia macam ni kak, semua benda yang melebih ni memang tak elok. Kalau gula kan, kita letak dalam teh yang kita nak minum atau kopi nak minum, bubur lebih. Jadi tak baik untuk kesihatan kita. Semua benda kita buat secara berlebihan, kecuali takwa kita kepada Allah lah. Takwa kepada Allah itulah agama yang diredai adalah Islam. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha ghafurur rahim. Orang yang paling baik, yang paling bagus, yang paling banyak bertakwa kepada Allah. Akak bagus juga Bolehlah jadi mutawifah kan? Tak payahlah mutawifah. Baik, akak saudara baru, saya ada kawan. Ada kawan saudara baru. Sebelum dia Islam, dia faham ataupun dia boleh jawab soalan peperiksaan Islam di universiti ni lah yang kita shoot ni. Dia lebih faham tentang Islam berbanding orang-orang Islam sendiri. Jadinya saya pernahlah tanya dia, kenapa sebenarnya kamu ni boleh buat bagus ataupun dapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan kamu ni? Dia pun cakap apa kat dia kata, I've never felt peace more than when I learn this subject. Jadi walaupun dia seorang yang bukan Islam, dia berasal daripada Cina tak pernah ada subjek. Walaupun subjek dia, subjek yang Buddhism,
Tak pernah dirasa sebegitu tenang dan sebegitu dekat dengan Sang Pencipta selain daripada belajar Islam. Tapi dia belum Islam lagi lah. Saya adalah macam provok-provok sikit. Bila nak masuk Islam kan? Kalau ada minat, tanyalah kita. Patutnya dia tak boleh macam tu. Oh, tak boleh, You know what you should do? Macam mana? You buat macam Zakir Naik. Comparative religion. You compare. Whatever that in Buddhism is all in Islam. They all semua adalah kita punya prophet-prophet yang dihantar oleh Allah di seluruh dunia. Jadi prophet kita ada berpuluh-puluh ribu yang Allah hantar. Kalau you buat comparative religion, benda ni akan bersangkutan. Dan mereka semua whatever that they learn is all in the Quran. It's all in the Quran. That's why bila kerana I melalui kehidupan yang begini tau. Kerana I melalui kehidupan yang macam mana I nak convince orang untuk percaya benda ni betul. I cannot tell like, masuklah. I cannot do that kind of approach. Sebab tu I kena menimba ilmu. Bila kita paksa menimba ilmu. Jadi apabila kita menimba ilmu, kita menjadilah apa yang inilah kan. Sebab tu at-talabul ilmu faridah ala kulli muslim, wajib. Belajar tu wajib. Tadi cerita saya tak habis lagi. Apa dia? Saya bagi sebab orang kata kalau nak bagi pandang kita dengar kan. Ceritanya begini, saya ajak dia. Kata, you kalau berminat nak masuk Islam, ceritalah kat saya. So one day dia pun datang sembang-sembang kan. Dan macam yang Akak cakap tadi, persamaan dijumpai dalam segala ajaran yang dianuti oleh budaya ataupun fahaman Buddhism ni dalam Islam. So begitulah cerita dia, Kak. Akak potong saya cepat sangat tadi. Tapi tak apa. Kita mendapat satu midpoint ataupun titik persamaan yang baik di akhir-akhir tadi. Okey. Kita dah sampai ke penghujung segmen. Nak tanya Akak lah. Dah penghujung dah? Tak apa. Boleh nak cakap lebih pun tak ada masalah. Akak dalam hidup Akak sebagai seorang tukang masak, tokek restoran. Tokek restoran tak pandai masak. Okey, tokek restoran tak pandai masak lah. Tapi tak apa. Tokek restoran, penerbit filem, penerbit drama, dan juga orang kata pembawa orang ke umrah, travel agency lah, bawa umrah dan haji. Jadi, dalam saya tengok tiga, orang kata apa, feel yang berbeza. Kan? Akak pernah tak dalam mana-mana bidang ni, ataupun mana-mana feel ni Akak berjaya tarik masuk kepada Islam, berjaya menarik orang baru masuk Islam? Ada? Berjaya orang baru? I think orang yang I kahwini lah. Boleh pernah juga? I kahwini. Boleh juga. Yang pernah aku kahwini lah. Alhamdulillah. Dia mula berkenal. Mula mengenali, mula mempelajari, mendalami setelah berkahwin. Alhamdulillah, walaupun pada awalnya dia tidak tahu dan tidak mahu, tidak ada free thinker tak mahu ada tahu. Dia tak mengaku atheist, tapi dia percaya kalau free thinker dengan atheist dia beza bukan? Actually tak beza sebab dia percaya pada teori Darwin, manusia berasal daripada kera, something like that, Dan semua benda yang wujud di dunia ni mesti terjadi dengan sendiri kan, natural. Darwin, natural begitu. So walau bagaimanapun, alhamdulillah orang yang, sebab I pernah berkahwin dengan orang yang sangat cerdik, orang pandai, di mana apabila you nak bercakap dengan dia, you kena bagi all the fakta-fakta. Habislah Kak jadi cikgu kat rumah kan? Terpaksa jadi cikgu lah. Nak cakap-cakap, okey, muka surat 6 ni ada sebut. Tapi sebenarnya I refer pada Mufti Meng Zakir Naik. Okey. Sebab itulah suka sebut Zakir Naik dengan Mufti Meng. Okey, sila teruskan. Ada lepas tu? Akak bimbing dia lah. Macam gini. Itulah saudara baru yang I rasa paling susah untuk I nak convince kerana dia terlampau, bukan jenis orang yang mudah-mudah percaya. Satu. Keduanya, I nak kata saudara baru, kadang-kadang orang yang dah Islam pun dia tak faham Islam. Itu banyak kawan-kawan I pada ketika I membesar tu pun yang tak kenal Tuhan. Tak kenal Tuhan. Mungkin dia membesar di Kuala Lumpur. Kita membesar di Johor, kita belajar agama. Sekolah agama tu wajib. Tapi di sini tak wajib. Something like that. So banyak yang langsung tak kenal. Di situ kita mula kenalkan, mula tarik dia untuk dekat dengan Tuhan. Kalau saudara betul-betul baru, I think yang paling berjaya is my ex-husband. That's all. Alhamdulillah. Bagus. Ini yang kita nak, walaupun ialah apa perhubungan ni, jodoh panjang dan pendek ni semua di tangan Allah SWT. Tapi apa yang penting, kita sentiasa positif, berpandangan baik kepada bekas suami ataupun bakal suami yang belum kahwin lagi tu dan sebagainya lah. Teruskan sebegitu. Tapi dia ada satu benda yang saya rasa sangat menyedarkan saya tu apabila jatuh cintanya saya kepada Tanah Suci. Itu benda yang pada waktu saya suka, tapi kita Tanah Suci tu saya belum buka travel agency lagi? Bukan, saya muda lagi time tu. Time tu saya dahsyatlah. Berpakaian pun jadi menjolok mata. Tapi hati saya setiap kali pergi ke Tanah Suci ni, ya Allah, tenang aja, sentiasa menangis dan minta. Sebab tu berbalik kepada yang saya cakap tadi tu,
hidayah Tuhan datang berperingkat-peringkat. Betul. Lambat datang kat saya. Tapi alhamdulillah. Lambat. Maksud saya tu, tenang tu dah dapat tau. Dah dapat. Tahu, tapi nak betul-betul membuat satu perubahan yang besar dekat diri tu, yang secara fizikal tu, it takes so much effort to do. Istilahnya macam tu. It's not easy lah. Bercakap orang putih ke? Boleh. Ya. Akak muka orang putih. Cakap je orang putih. Orang putih ke? Tak ada masalah. Harap lah. Ya, penting sebenarnya tu kan. Akak tahu, saya nak bagi tahu akak satu benda juga. Apa dia? Setiap orang yang datang di Chit-Chat Ustaz ni, semuanya mendapat ketenangan dan juga perubahan yang, bukanlah kata kekal, perubahan yang drastik apabila dia pergi ke Madinah dan Makkah. Betul. Sebab kita pun sedia maklum, tidak ada tempat yang lebih tenang daripada ada dua perkara ini di tempat itu. Yang pertama, kubur ataupun makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat yang lain. Dan juga Kaabah. Iaitu kiblat yang kita duk tuju sehari-hari ini. Itulah tempat yang paling tenang. Mungkin adalah kan, macam dekat Mekah kakak, dia kan kadang-kadang orang duk ramai-ramai duk bertolak-tolak nak bertawaf apa semua. Ambilkan itu sebagai satu cara untuk Allah ampunkan dosa kita. Sebab bila kita marah, kita kawal. Nabi kata orang yang paling kuat bukan orang yang badannya sasa. Bukannya yang boleh balas apa yang orang buat kat dia, tapi yang boleh bersabar. Jadi mereka-mereka yang bersabar kat sana, bukankah itu satu tingkatan yang Allah nak naikkan darjat dia? Betul. Dan itu antara kelebihan ataupun sikit sebanyak yang mereka-mereka yang dah pergi ke Mekah. Dan kita harapkan supaya saudara-saudara baru kita bolehlah jejak kaki ke sana kan. Kalau kata akak ada travel agency, sponsor lah 2-3 orang, ambil saya jadi mutawif. Begitulah. Begitulah dia. Okey, itulah sikit sebanyak. Okey Kak, terakhir sekali pesanan ataupun sedikit nasihat kepada mereka yang baru nak mengenal Islam. Kenallah siapa penciptamu, insya-Allah dia akan membawa ke arah ketenangan yang batil. Baik, insya-Allah. Jadi kita dah habis dah segmen kita bersama Akak Betty Banafik. Terima kasih Akak kerana hadir pada hari ini. Kita menghargai apa yang dibincangkan. Jazakallah khair ya Habib. Jazakallah khair. Sama-sama. Jadi kita kena amalkan dan cuba sampaikan kepada mereka yang tidak melihat program ini, dan insya-Allah pahalanya mengalir sehingga akhir hayat kita seterusnya dalam kubur pun. Inilah jariah Betul, sikit sebanyak. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Boleh cakap Arab. Ya Habib, inti mutawif mata kalam Arabi. Hello. Yeah, John. How are you doing? Yes. Hah? You dah masuk Islam? Alhamdulillah. Ini berita yang baik. John? Oh, bukan John. Apa nama? Johan. Baik. Syukur. Saya berita yang sangat gembira lah buat saya, Johan. Semoga Allah SWT kekalkan kamu, istiqamah dengan kamu. Terima kasih kerana memeluk Islam dan terima kasih Allah kerana beri hidayah kepada kamu. Baik. Ya, nanti kita meet up soon. Assalamualaikum. Alhamdulillah, saudara baru kita makin hari makin bertambah. Kita bersyukur kepada Allah SWT. Dan Chit-Chat Ustaz pada hari ini kita akan bincangkan tentang saudara baru kita ataupun dalam terms Islamik dia, mualaf. Baik, kita mulakan dengan soalan yang pertama. Assalamualaikum, nama saya Umi Amira, berasal dari Kulim Kedah. Saya ada soalan. Saya ada kawan bukan Islam, dia berminat dengan Islam. Tapi keluarga dia menghalang. Apa yang patut saya lakukan? Baik, bila rakan kita yang bukan Islam minat dengan Islam, ini adalah peluang sebenarnya. Bukan sahaja untuk dia memeluk Islam, tapi untuk kita. Kerana apa? Bila kita berjaya mengislamkan seseorang itu, ada setengah-setengah berpendapat bahawasanya bila dia membuat satu amalan, mu'allaf ini buat satu amalan, kita yang memasukkan dia dalam Islam akan dapat persentasenya, akan dapat sedikit sebanyak kebaikan di atas setiap amalan yang dilakukan. Amalan buruk tak termasuklah. Jadi ini peluang untuk kita dan juga dia.
Berbalik pada soalan tadi, macam mana sebenarnya kita nak elakkan ataupun nak mudahkan dia daripada kena marah dengan mak ayah dia dan keluarga dia yang menentang kepada Islam. Yang pertama, ikutlah ayat Quran yang telah disebutkan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Islam menyeru kita untuk mengajak saudara-saudara kita dalam Islam, tegur saudara-saudara kita yang dalam Islam dengan contoh yang terbaik dan mau'izatil hasanah. Contoh yang terbaik dan keadaan yang baiklah. Jangan mengkasari, jangan buat perkara-perkara yang boleh menimbulkan kemarahan pada mereka. Jadi kalaulah mak ayah dia ni ataupun keluarga dia tidak terima, yang pertamanya kita tidaklah boleh paksa dia, lebihkan lagi kepada mendidik. Bagi tahu dia, okey, Islam macam ni, akidah macam ni, sifat ketuhanan macam ini, sifat mustahil, sifat wajib dan seterusnya. Terangkan dia tentang Allah, terangkan dia tentang diri dia, kan? Sebab ada ulama-ulama mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Apabila seseorang itu kenal diri dia, maka akan dia kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkan cerita-cerita tentang kisah-kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, macam mana beliau berjuang untuk agama, macam mana kisah-kisah dia yang malaikat turun untuk gabungkan ataupun hancurkan umat-umat yang tidak menerima Islam ini. Apakah reply ataupun apakah jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Banyakkan cerita pengorbanan Nabi, kerana kisah-kisah pengorbanan, kisah-kisah sirah Rasulullah SAW ini bukan sesuatu yang boleh dipandang dengan mudah. Sebab kesungguhan dia, masa dia, semua dihabiskan untuk agama. Hatta isteri dia pun, dia kahwin untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pernah bernikah lain selepas daripada kematian isteri pertama dia. Maksudnya Nabi SAW ini adalah seorang yang sayangkan isteri dia, dan segala perbuatan dalam hidup dia tidak lain tidak bukan hanya untuk menyelamatkan umatnya daripada api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah semestinya lah apabila orang mendengar kisah-kisah tentang seseorang insan yang mulia ini, pastinya sedikit sebanyak terkesan dalam hati dia itu mesti akan ada. Dan lebih banyakkan tunjuk dia kepada akhlak-akhlak yang murni. Kalaulah dia mendekati anda semua di rumah, jangan, kalau boleh dalam tempoh tu anda kurangkan buat maksiat, kurangkan cakap perkataan-perkataan yang kotor dan sebagainya. Sebab contoh yang terbaik yang dapat dia lihat adalah daripada diri anda. Yang mana yang dia bagi tahu dia berminat nak masuk Islam tu. Jadi anda semua di rumah mesti tunjuk contoh yang baik. Kawan-kawan sentiasa memerhatikan kita sebagai orang Islam. Baiklah, itu jawapan untuk soalan yang pertama. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Assalamualaikum, saya Nur Izzati daripada Kedah. Adakah seorang mu'alaf boleh makan di rumah keluarganya yang bukan Muslim? Baik, ini pun adalah satu topik yang hangat sebenarnya. Sebab kita duduk di Malaysia ni berbilang kaum. Jadi ada kalanya kita akan dijemput. Katakanlah dia dah masuk Islam, lepas tu dia dijemput untuk makan di rumah dia. Baik, yang pertama sekali, tempat-tempat, contohlah kita risau sebab apa? Takut dalam makanan dia ataupun bekas-bekas dia ada binatang-binatang haram yang telah dimasak. Kalaulah kita yakin ataupun kalaulah kita dah betul-betul percaya yang bekas itu memang ada binatang-binatang yang haram, maka kita tidak boleh makan. Sebab apa? Keyakinan kita itu telah memberi hukum terhadap apa yang boleh kita laku dan tidak boleh lakukan kepada makanan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kebiasaannya lah, orang-orang bila dah jemput orang Islam yang datang makan, orang Cina ke orang India ke orang yang bukan Islam, kalau dijemput orang Islam makan di rumah, dia sendiri pun sudah memikirkan keadaan orang Islam. Takkanlah dia tahu orang Islam ni tak boleh makan khinzir, dia akan hidangkan khinzir masak merah. Tidaklah begitu, betul tak? Dia menjaga juga akhlaknya bersama kita, menjaga akhlaknya, menjaga serba-serbilah tentang Islam ni. Dia akan mungkin menyediakan ayam yang apa yang Islam boleh makan. Jadi selagi mana anda yakin tentang penyembelihan ataupun dia sendiri bagi tahu, you makanlah ini makanan sebab ini makanan kita sudah halalkan, maka tidak ada masalah untuk kita makan. Jangan kita burukkan image kita dengan macam mana? Dengan menolak makanan itu secara membuta tuli. Maksudnya ditolak aja, dia tak tanya pun. Tak boleh. You orang bukan Islam masak ini haram. Jangan macam tu. Jaga perasaan saudara kita. Lebih-lebih lagi, mereka yang ajak kita makan itu adalah daripada
keluarga yang baru masuk Islam. Maksudnya anak dia baru masuk Islam, dia ajak kita ataupun dia diajak semula oleh keluarga dia untuk makan, teruskan macam biasa. Kalau nak tolak dengan cara yang baik. Jaga perasaan orang-orang yang bukan Islam ni, kerana kita ada hak kita terhadap mereka dan mereka juga ada hak mereka terhadap kita. Hormat menghormati amalan yang dipraktikkan dalam Islam. Sehingga kan menghormati orang kafir ni, kalaulah seseorang itu seperti kisah-kisah ini ada, kalau saya tidak silap, Sayyidina Umar masa dia nak bunuh orang kafir tu, dia tidak jadi membunuh orang kafir tu. Sebab apa? Tidak boleh dia bunuh seseorang itu kerana nafsu dia nak membunuh. Mesti dia buat sesuatu perkara itu ikhlas kerana Allah SWT. Jadi disebabkan dia hilang rasa nak bunuh kerana agama, dia tidak jadi membunuh. Hingga begitu kita menghormati orang-orang kafir yang menentang Islam tu. Orang yang menentang Islam pun ada juga sifat peribadi Islam yang menghormati mereka. Jadi kena faham bahawasanya kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, yang sama-sama berada dengan China, India dan Sabah Sarawak lagi. Kita tak masuk pelbagai-bagai jenis etnik dan kaum di Malaysia. Hormati mereka dan semoga dengan adanya akhlak yang baik, orang-orang luar, orang-orang yang bukan Islam akan tertarik dengan agama kita. Wallahu alam. Selesailah kita untuk soalan kedua. Kita teruskan dengan soalan yang terakhir. Saya Dwiki dari Indonesia. Saya ingin bertanya sedikit kepada Ustaz. Apakah jika seseorang di Malaysia yang menganut agama Islam otomatik menjadi seorang Melayu? Mohon penjelasannya, Ustaz. Okey, baik. Bila saja kita menyebut Islam di Malaysia ini, selalu sinonimnya dengan Melayu. Kenapa? Sebab bila ada kebanyakannya orang Melayu di Malaysia ini adalah orang Islam. Mungkin anda-anda yang menonton ni majoritinya adalah orang Melayu. Jadi sebab itulah kita mengatakan, kita membuat spekulasi ataupun assumption bila seseorang itu dah masuk dalam Islam maka dia automatiknya menjadi Melayu. Tapi sebenarnya tidak. Jangan samakan agama dengan bangsa. Orang Arab walaupun boleh bercakap Arab, faham bahasa Arab, ada yang tidak boleh mengaji. Ini bukan satu perkara yang mengejutkan. Inilah menunjukkan bezanya antara bangsa dan juga agama. Walaupun Quran diturunkan dalam bahasa Arab, orang Arab ada yang tak boleh mengaji dan tak tahu cara nak baca. Dan agama Islam ini adalah yu'la, yang paling tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi daripada agama kita ni. Kita bukan agama yang hanya pilih Melayu, tapi kita memilih semua bangsa. Maksudnya apa-apa saja etnik dan apa-apa kaum mestilah diutamakan dalam memeluk agama Islam. Wallahu alam. Moga menjawab soalan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bersama saya Rishi Ismail dalam segmen personal saya nak kongsi kepada anda. Baik, pada hari ini kita akan membincangkan tentang topik saudara baru. Saudara baru ni banyaklah tafsiran dia kan. Ada orang menafsirkan saudara baru ni sebagai orang yang tak pernah buat baik kepada mereka-mereka yang berbuat baik. Tapi dalam konteks yang kita nak bincangkan sekarang ni adalah saudara baru yang mana mereka yang tak pernah beragama ataupun beragama selain daripada Islam masuk ke dalam Islam, mengamalkan cara hidup Nabi SAW. Bila kita sebut tentang saudara baru, sudah semestinya contoh yang ada adalah anda dan juga saya. Anda-anda di rumah sana adalah contoh dan juga inspirasi kepada mereka-mereka yang melihat kepada kita. Baik, saya nak tekankan perkara yang pertama berkenaan dengan solat. Bila kita nak orang Islam, sudah semestinya kita nak semua orang di dunia ini terima Islam dengan baik, sayangkan agama kita kan. Kita nak perkara-perkara tu, tapi diri kita sendiri tidak bergerak ke arah tu. Itu yang paling penting dalam diri kita. Yang pertama sekali, bila sebut tentang solat ini, ia bukan sahaja satu perkara yang boleh menambah baikkan akhlak kita, tetapi boleh juga menjauhkan kita daripada gangguan-gangguan syaitan dan juga jadikan kita seorang insan yang berakhlak mulia.
Seperti mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat ini mencegah daripada kemungkaran dan juga segala perkara yang tidak baik. Jadi bila akhlak kita itu disantuni Allah. Macam mana kita nak santuni Allah? Kalau kita umur dah 50 tahun tuan-tuan hari ni, dah 60 tahun tapi semayang pun kita buat tak tahu je, azan kita buat tak tahu saja. Kadang-kadang ada yang melawan dengan buka lagu. Astaghfirullahalazim. Hati-hati. Lagu-lagu dalam hidup kita ini ada yang baik tapi banyak juga yang tidak baik. Bila azan dikumandangkan, seeloknya kita dengar. Kita mengamati dan juga menghormati azan ni. Dalam azan itu sendiri sudah menunjukkan akhlak kepada kita orang Islam. Jangan kita hanya dengar telinga kiri, keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan kita macam tu. Sebab usia kita ni tak kira masa kita akan meninggal dunia. Apatah lagi yang tua dan juga yang muda. Yang tua-tua kenalah beringat dengan lebihnya lagi. Jangan duk orang kata apa, lalai dengan kehidupan sendiri. Dan sentiasalah beristiqamah dalam perkara yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Macam saya sebut tadi, dalam azan itu sendiri ada contoh yang baik. Apa Allah kata? Hayya 'alas. Apa muazzin kata, bukan Allah kata. Apa muazzin kumandangkan? Hayya 'alas solah. Marilah menuju ke solat. Hayya 'alal falah. Marilah menuju kejayaan. Jadi dalam solat itu sendiri, kalau orang mukmin ni, orang Islam dekat Malaysia ni, termasuklah kita-kita semua, apa saja bidang pekerjaan kita, pergi semayang beramai-ramai, syiar itu mampu menarik orang bukan Islam. Itu sudah confirm. Sudah semestinya. Bayangkan kalau Malaysia ini ataupun mana-mana negara Islam, azan dikumandangkan saja semua, baik yang mana yang tua, yang muda, semua bercepat-cepat pergi ke masjid, solat. Ramai-ramai sudah semestinya. Efek dia tu kuat antara masyarakat ni. Itu yang pertama saya nak sentuh bab solat. Yang kedua, isu-isu yang terkini juga, walaupun kita dah 2020, masih lagi ada golongan-golongan yang tidak menyedari gender dia. Ini yang kita risaukan. Kenapa? Orang-orang yang bukan Islam ini, dia tengok orang Islam ni, baik yang mana yang baik maupun yang buruk. Allah SWT bagi tahu kepada kita, dalam kisah-kisah Nabi yang terdahulu, mereka-mereka yang mengamalkan hubungan sonsang diterbalikkan. Kalau kaum-kaum lain, Allah uji dengan apa? Adanya banjir, adanya begini dan begitu. Tetapi kaum Nabi Lut alaihissalam ni sebab perbuatan mereka yang terlalu teruk, tak diterima agama, Allah terbalik dan hilangkan daripada bumi ini. Jadi hati-hati. Dan ada lagi hadis banyak sebenarnya tentang golongan-golongan yang lembut ini ataupun golongan-golongan yang menyukai antara jantina ini. Nabi SAW bersabda, La'anallahul mutasyabbihin minar rijal bin nisa. Allah melaknat orang lelaki yang menyerupai perempuan. Jadi yang mana yang boleh berkahwin, kahwin. Yang mana yang mampu, silakan. Buktikan kelakian. Nabi kata kalau kita ni orang lelaki, tunjukkan kelakian kita. Dress up betul-betul macam lelaki, tunjukkan kita ni seorang pemimpin dan sebagainya. Kalau orang perempuan, betul-betul tunjuk perempuan. Tidak ada istilah pertengahan, tak ada sutun-sutun ni, tak ada dalam agama kita. Jadi laknatlah kepada mereka yang mempunyai jantina yang lelaki ataupun yang perempuan tetapi ingin menjadi yang sebaliknya. Wallahu alam. Itu yang kedua. Yang ketiga poin saya adalah kita seharusnya menghormati setiap agama dalam negara kita. Malaysia ini merupakan satu masyarakat yang majmuk. Ada India, ada China, bahkan sekarang kaum-kaum Bangladesh pun juga menjadi sebahagian daripada rakyat kita di sini ataupun sebahagian daripada masyarakat majmuk kita di sini. Hormatilah mereka, cakap baik-baik. Nabi SAW diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Jadi dengan apa yang ditunjukkan akhlak ini? Dengan percakapan kita. Kalau mulut kita ni hanya bercakap perkara yang tidak faedah, bercakap hanya untuk mencari gaduh dengan orang, ini bukan Islam. Bukan Islam. Jaga-jaga, hati-hati bila sebut dengan menghormati orang lain ini, kerana jangan sampai satu tahap apabila orang melihat kita, dia tak tahu kita ni orang Islam ke orang kafir. Itu bahaya. Jadi zahirkan orang Islam ni. Bukan ustaz saja yang kena buat dakwah ni. Bukan ustaz saja yang kena sebarkan agama. Anda di rumah, saya sendiri, kawan-kawan saya di sini dan seluruh umat Islam di Malaysia dan di luar negara mesti sebarkan agama. Hormat menghormati kunci kepada keamanan dan juga ketakwaan sesebuah rakyat ataupun ketakwaan muslimin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan oleh agama. Jadi kepada anda di luar sana tu, pastikan jangan cakap benda-benda yang tidak faedah. Nabi kata baik diamlah daripada bercakap perkara yang tidak bermanfaat.
kita ni susah nak menjadi orang yang sempurna imannya. Sebab banyak perkara yang kurang lebih yang kita lakukan, kadang-kadang tersilap. Betul kan? Saya pun ada kesalahan saya. Tapi apa yang kita boleh buat? Bertaubat pada Allah SWT dan sentiasa berwaspada atas perkataan yang kita keluarkan. Moga-moga Allah golongkan kita dalam golongan masyarakat yang baik, masyarakat yang sayang pada agama, yang suka menyebarkan agama, dan masyarakat yang jelas. Maksud saya jelas di sini, yang lelaki jadi lelaki, yang perempuan jadilah perempuan. Hancurkan ataupun sisihkan mereka ini sebab tidak ada ruang dalam agama kepada mereka-mereka ini. Jadi saudara baru, pada anda yang bukan Islam yang menonton rancangan ini, kita orang Islam ni sentiasa memberi ruang kepada anda, dan Allah, Tuhan anda, Tuhan saya sentiasa sayang kepada kita. Jadi tak ada masalah kalau orang-orang luar ataupun orang bukan Islam kan nak kenal Islam, dia masuk dalam masjid, dia tengok suasana dan sebagainya. Kerana hidayat bukan bergantung kepada ayat yang keluarkan, tapi hidayat bergantung kepada nilai ataupun pengorbanan seorang itu nak mendekati agama. Ada satu perkara yang juga penting adalah dengan dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan. Tak semua benda kita kena cakap pada seseorang tu. Kalau orang yang suka dengar kepada dakwah, okeylah. Ada juga antara masyarakat kita, sebenarnya majoriti masyarakat kita ni tak suka ditegur. Siapa-siapa pun, kalau orang menegur kita, kadang-kadang kita susah nak menerima. Jadi cara yang terbaik bagaimana? Tunjukkan. Action speaks louder than words kan? Tak begitu. Jadi tunjukkan akhlak yang baik. Semua anda ini, semua di sini, yang berada di rumah, saya sendiri, kita adalah bintang agama. Pernah dengar nama orang Najmuddin ke? Najmuddin ni adalah orang kata ambassador kepada agama. Bawa nama agama ke mana-mana sahaja. Sebab tu bila orang pakai kopiah sikit, orang pakai baju kurtas sikit, dia kata orang ni nak jadi ustaz lah ni. Bukan. Ini adalah syiar saya. Saya beragama Islam. Ini yang saya nak tunjukkan kepada orang yang bukan Islam. Sebenarnya pakaian tu sendiri pun adalah syiar kita. Ada seorang Cina mu'allaf yang saya kenal, kerana melihat seseorang itu hari-hari dia pergi semayang masjid pakai baju putih, bersih, wangi dan sebagainya. Asbab itu tertariknya orang kafir ataupun orang bukan Islam kepada Islam. Pakaian baru, belum lagi dengan akhlak kita, cara kita bercakap, cara kita makan dan seterusnya. Islam pun memberi satu garis panduan tentang cara makan. Banyak sebenarnya yang Nabi kita ajar ni bersekitaran dengan akhlak, bersekitaran dengan cara kita potri, nak bawa diri kita macam mana. Begitu cara yang terbaik sebenarnya. Tengok Nabi SAW masa peperangan Khandaq. Masa Khandaq ni terkenal dengan apa? Khandaq ni terkenal dengan parit. Nabi SAW gali parit sekeliling tempat yang nak diserang tu. Pada waktu gali, sahabat duduk di tempat menyenggeng lah, ataupun duduk bersandar. Duduk bersandar, dia kata, ya Allah penatnya, dah ikat 2 batu dah ni. Maksudnya bila ikat batu ni memberi gambaran bahawasanya dia ni dah sangat lapar lah. Lepas tu seorang lagi sahabat pun sandar juga, dia kata, aku lagi lapar. 3 batu. Jadi hadis ni mungkin ada sedikit keraguan ni, tapi tak ada masalah. Kita ambil ibrah, kita ambil pengajaran. Rasulullah SAW tak buka pun, tak tunjuk pun yang dia banyak batu diikat. Tapi macam mana? Masa dia tengah mencakul tu, cangkul, terselak sedikit, nampak ada 4 batu tetapi masih lagi bersungguh-sungguh menggali parit. Bila sahabat-sahabat ni tengok, dia kata, ya Allah, kita baru ikat 2 batu, baru ikat 3 batu. Dulu orang nak kurangkan rasa lapar, diikat tau perut dia supaya angin tak masuk. Lebih kurang macam itulah. Saya pun tidak tahu apa function sebenarnya, tapi nak menunjukkan lebih banyak batu tu lebih laparlah seseorang itu. Tapi Rasulullah SAW adalah antara orang yang paling banyak ikat batu di perut dia, tapi tak bagi tahu siapa-siapa. Jadi bila sahabat-sahabat dah tengok Rasulullah macam tu, terus dia bangun, dia cangkul baliklah. Dia kata, tak apa kita nak sakit-sakit sangat. Rasulullah 4 batu tapi masih lagi mencangkul. Itulah dia pengajaran dia. Banyakkan perbuatan yang baik. Kadang-kadang secara tak sedar itu adalah dakwah yang paling berkesan. Wallahu alam, sekadar itu saja segmen kita pada kali ini. Menarik tak menarik? Kalau menarik, tunggulah untuk episod seterusnya bersama saya, Rizky Ismail, dalam Chit Chat Ustaz. Kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum.